195,000. Yes, betul. 195,000. Kenapa 190,000? Kenapa bukan 194? Sebab nombor sebelum dia ialah 5 dan ke atas. Maksudnya 5, 6, 7, 8, 9. So kita perlu tambah satulah dekat sini. So jadi 195. Okay. So 10,000 terdekat kita kena tengok nombor 9. 9. Betul. So 9 akan jadi 190,000. Okay. 190,000 sebab nombor sebelum dia itu nombor 4. Dia bawah lah bawah daripada 5. Okay, ni masih bundarkan. Ni pun masih bundarkan. Okay, tengok yang ni lah. Okay, selain daripada Nur dengan saya baca apa yang saya nampak dekat nama yang awak tulis dekat dalam ni Yang ni dia tulis XENN1. Zeni. Saya bagi Zeni lah tulisan kat sini Zeni. Amar baca soalan. Amar Haziq. Saya baca based on nama yang dekat dalam ni tau. Dalam Google ni. Okay. Amar ada? Baca soalan dulu. Ke mic tak elok? Mic tak elok Mic tak elok tak apa. Okay, tak apa. Siapa nak baca? Siapa nak baca boleh baca soalan. Okay. Bundarkan 0.539 kepada per 10 terdekat. So, per 10 ialah nombor dah agak lah. Sekejap Okay. Berapa tadi? Per 10 ialah per. Maksudnya selepas titik. 10. Nombor pertama selepas titik. Iaitu nombor 5. Per 10 terdekat. Tengok yang ni. Konsep masih sama. Tengok nombor sebelumnya. Okay. Nombor sebelumnya 3. So akan jadi 0.4. Settle. Okay. Sebab nombor kosong belakang ni tak ada function pun. Okay. Itu kalau nombor per 10. Kalau per 100, kita akan tengok nombor 3. Per 100. Okay. Per ni masuk selepas titik perpuluhan. Yang ni dia akan jadi, dia terbalik lah. Sini puluh, sini ratus, sini ribu. Okay, so sini ratus per 100, 3. Nombor sebelum dia, sebelah kanan juga. Sentiasa nombor kanan nombor kanan dia. 9. So akan jadi 0.54 sebab 9 lebih tinggi daripada 5.
Okay. So macam tu sahajalah untuk yang bundarkan kalau ada per. This one special untuk per. Konsep dia masih sama, teknik masih sama, cuma kita nak kena kenal pasti posisi dia sahajalah. Kalau macam ni, bundarkan RM57.60 kepada ringgit terdekat. Ringgit nombor ringgit terdekat. Kalau kita ingatlah balik ini nilai-nilai dia. Ini sen, puluh sen, ringgit, puluh ringgit. So ringgit ialah 7. Still tengok sebelah kanan dia 6. So akan jadi 58 ringgit. 58 ringgit lah. Okay. 58 ringgit. Macam tu sajalah. So basically bundarkan ni, awak nak kena pertama sekali kita akan kenal pasti kawasan. Selepas kita kenal pasti jawapan, kawasan kita tengok nombor sebelum dia atau nombor kanan dia lah. Lebih senang kalau tengok nombor kanan dia. Okay, nombor kanan dia. Kalau nombor kanan dia 5 dan ke atas, maksudnya kalau 0, 1, 2, 3, 4, satu lagi 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ini tak payah buat apa-apa. Kalau ini akan tambah 1. Nombor yang kita tengok tu lah. Macam tu sajalah. Konsep tak berubah dalam apa situasi pun. Ni soalan 5 ni. Nyatakan nombor 5 digit yang apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat menjadi 50000. Now, this one soalan yang banyak jawapan. Tak ada yang spesifik. Yang penting ialah kalau awak letak 40,000, let's just say awak letak 40,000. 4 awal dia. Sebelah kanan ni mesti 5 sampai 9. Yang ni tak kisah nombor apa-apa. Nak 4 ke 10 ke 0 ke 2 ke. Okey. Tapi 5 digit Satu lagi ialah 5 di mana belakang dia ialah 0 sampai 4 dan belakang dia pun X, X, X. Tak ada masalah, awak boleh bubuh apa sahaja nombor yang awak suka. Soalan macam ni, kadang-kadang baca macam macam pelik kan. Sebenarnya soalan macam ni kita panggil soalan macam kebat sikit lah. Sebab dia soalan banyak jawapan. Cuma dia ada certain key, certain perkara yang kita nak kena confirmkan. Yang dia nak tengok sebenarnya pemahaman kita berkenaan dengan ini. Dua ni lah. Selagi kalau kita bundarkan kepada 10,000 dapat 50,000. Betul lah. Dua ni yang penting. Yang belakangnya awak kena bubuh jugalah untuk cukup 5 digit. Tapi tak je nombor apa-apa. Dia sebab dia takkan efek pun. Itu kalau soalan macam ni, soalan nombor 5 ni. Okay. Seterusnya, kita tengok pula kepada pola nombor. Now, ada dua ada dua, nombor 3 dan nombor 4. Ini adalah garisan. Okey. Tu Okey, ini adalah garisan nombor lah Now,
cuba awak buat dulu. Nanti kita check. Nyatakan nilai S dan T, lepas tu S tambah T, nyalakan nilai X, nilai Y dan X. Yang ni polar, ini soalan berkenaan dengan polar nombor. Ingat yang polar tu apa? Siapa ingat polar tu apa? Polar tu bermaksud rantaian nombor yang di mana pergerakan di antara satu nombor ke satu nombor tu sama. Contoh. Saya tunjuk contoh contoh kat sini lah kita ambil. Lengkapkan urutan nombor di bawah. Okey, satu jenis urutan lah di mana setiap urutan tu sama. In this case kalau kita tengok dia 12,456 menjadi 12,656 menjadi 12,856. So dia setiap satu lompatan ni dia ada urutan dia. Dia ada polar dia. Okey. Istilah dia polar lah. Dia ada polar dia. Mana kita nak tahu? Kita ambil nombor besar, kita tolak nombor kecil, kita akan perasan akan dapat 200. Maksudnya apa yang berlaku? 12,456 tambah dengan 200 akan dapat 12,656. Dan kalau kita tambah lagi sekali dengan 200, kita akan dapat 12,856. Jadi dengan tu, titik kosong ni kita boleh jumpa dengan cara kita tambah lagi 200. Akan jadi 13,056. Settle. Dia boleh tambah, dia juga boleh tolak. Okey, macam ni keadaan dia menambah. Sebab dia makin banyak, dia akan bergerak ke kanan. Menambah makin banyak. Kalau dalam keadaan ni, 63,850, 62,830, 61,850, dia menurun. Kan, dia makin kecil. Apabila dia makin kecil, maksudnya dia menolak. Berapa banyak? Kalau kita ambil nombor besar, tolak nombor kecil, kita dapat 1,000. Bermaksud dia turun sebanyak 1,000. Dia tolak 1,000. Okay. 62,000 ni kita tolak lagi 1,000. Dapat 61,000. Maksudnya kat sini kita perlu tolak lagi 1,000. Kita akan dapat 60,850. Kat sini kita tolak lagi 1,000. Kita akan dapat 59,850. So inilah pergerakan ni lah kita panggil dia sebagai polar. Okay. Remind dia balik sahajalah. So berdasarkan tu, cuba tengok balik yang ni. Cuba you guys dapatkan polar dia. Lepas tu dapatkan jawapan C dia. Saya bagi masa dalam 10 minit. Boleh? 5 minit? 5 ke 10 lah. Dua-dua buat nombor 3 dan nombor 4. Okey, kepada sesiapa yang mungkin sekejap masih tak faham ke apa ke, minta tolong kerjasama untuk just terus boleh tanya terus melalui chat atau boleh terus buka mic saya ada kat sini.
Okey, boleh? Boleh ya? Okay, jom kita check. Boleh ya? Alright. So, seperti saya katakan tadi, ini adalah pola nombor. Alright. Pola nombor lah. So, pola nombor ni sekarang, kita kena nombor 3 dahulu. Pertama sekali, kita nak kena ambil kenal pasti dululah. Apa sebenarnya pola nombor ni? Macam biasa, kita ambil nombor. Kita ambil dua nombor yang ada kawan lah. Contoh, macam 30,608 ni, dia sorang-sorang. Belakang dia tak ada siapa. Depan dia pun tak ada siapa. Okay? So kita tak boleh nak jumpa pola dia kan. Susah kita nak jumpa pola dia. Dia punya, yalah, pola dia. Dia punya pergerakan-pergerakan dia lah. So kita ambil nombor yang ada kawan, iaitu 30,590 dengan 30,581. Macam biasa, kita ambil besar tolak dengan kecil. Kita akan dapat jawapannya berapa? Kita akan dapat sebenarnya ialah tambah 9. Okay. Siapa-siapa yang tak sure boleh masuk dalam chat. Saya akan tulis lebih information lebih lah. Okay. Cuma kita akan tengok akan dapat 9 lah. So tambah 9. So daripada situ kita tahu pola dia 9. Okay, sekejap. Apa-apa pun kita run dulu. Sebab kita ada satu lagi nombor kan. So kita just double check. Macam mana double check? Kita just lalu je. Okay, buat je pola dia. Tambah lagi 9. Kita akan dapat jawapan dia adalah 30,599. Kalau kita tambah lagi 9, kita akan dapat 30,608. Kalau kita tambah lagi 9, kita akan dapat apa? 30,617. Okay. Kalau kita tengok, pergerakan pola ni di mana ketiga-tiga nombor ni yang dah ada, ketiga-tiga nombor yang dia dah bagi kat kita ni semua betul. Maksudnya pola kita betul lah. Tambah 9, tambah 9, tambah 9. So pola kita betul. So kita dah tahu lah jawapan S dengan jawapan T iaitu 30,599 untuk S. Kita tambahkan T ialah 30,617. Okay, seterusnya kita just tambahkan sahaja. Tambahkan, kita akan dapat jawapan dia ialah 6, 1, 2, 1, 6. Macam itulah. So S tambah T maksudnya S tambah dengan T dapat 6, 1, 2, 1, 6. Macam itu sahaja. Okay. So tu nombor 3. Nombor 4. 1.37, 2.17, 2.97. Macam biasa, kita ambil yang ada. Okey, dalam keadaan ni kalau awak tengok balik, kalau kita tengok balik, ketiga-tiga nombor ni ada kawan-kawan dia kan. Dia sebab semua duduk rapat. So tak ada masalah lah. Awak ambil je nombor apa-apa. Yang penting besar tolak kecil. Ingat tu je. Nombor yang nilai nombor lebih besar, tolak dengan nilai nombor yang lebih kecil. Nilai. Nilai nombor yang lebih besar, tolak dengan nilai nombor yang lebih kecil. Okay. So 2.17 tolak dengan 1.37, kita akan dapat pola dia ialah, siapa dapat pola dia? Siapa dapat? Siapa boleh beritahu saya? Awak dapat pola dia berapa? Siapa rasa tahu pola dia berapa? 3.54. 3.54 tu apa
0.82. Okey. Kalau kita ajar 0.82. Kalau 3.14. Oh, ya ke? Oh. Okey. Dia ada rehat lah. Tak apa. Sila. Rehat. Okey. Minum air sikit, rehat. Hmm. .82. Alright. Sebenarnya ada satu kawan kita hampir kena. Sikit lagi. Kalau kita check balik sebenarnya ialah 0.8 sahaja. Okey. Kau tengok 7 ni sama. Okey, atau saya buatlah kat tepi. Mungkin takut ada yang tak sure kan. 7 tolak 1.37. 7 tolak 7, kosong. 1 tolak 3 tak boleh pinjam 1, 11. Okey. 11 tolak 3 akan dapat 8 lah. 1 tolak 1, kosong. So akan dapat 0.8 kosong. So 0.8 lah sebenarnya. So dari situ kita check pula. Ini kalau kita tambahkan dia dengan 0.8 sebab dia menambah katanya, akan dapat tak 2.97? Yes, kita masih akan dapat 2.97. Dengan itu kita tahu ini adalah pola yang betul. So seterusnya kita just perlu tambah je lagi dengan tambah 0.8. Okay, Y kita dapat berapa? Berapa rasa kita dapat Y? .77. Yes, 3.77. Benar. Okay, itu Y lah kita dapat 3.77. Okay, now X. Macam mana cara kita nak dapat X? Rasa-rasa macam mana kita dapat X? 1.37 tolak 0.8. Ya, betul. 1.37 kita tolak dengan 0.8. Kenapa kita kena tolak? Sebab kalau ke kanan tadi kita tambah, melawan dia mesti tolak. Yes, betul. Hebat. Okay, so kita mengundur ke belakang, kita perlu tolak dengan 0.8 dan kita akan dapat nilai dia ialah 0.57. So 0.57. Okay. Lepas tu dia minta apa? Dia minta Y tolak X, iaitu 3.77 tolak 0.57. So kita akan dapat nilai dia ialah 3.2. Tu kita tolak sajalah. Tak masalah itu. Okay. Okay. So kita just tolak saja. Alright. So seterusnya nilai M, apakah nilai R, beza R dan juga S. Tak apa, sekejap. Okay, yang ni awak cuba buat sendiri dulu nanti.
Okay, kalau ada apa-apa, you guys boleh tanya balik dalam group lah atau personal pun boleh, tak ada masalah. Okay. Atau mungkin dalam ni lah nanti dalam minggu depan punya kelas ke, kalau macam cikgu saya tak sure yang minggu ni punya soalan muka surat berapa, katakan 3 nombor 5, nanti kita akan open balik lah muka surat 3 nombor berapa. So kita tengok pula seterusnya iaitu nombor perdana. Okay, nombor perdana, siapa ingat nombor perdana tu apa? Nombor yang hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri ataupun nombor 1. Yes, betul. Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri dan juga nombor 1. Untuk membuat yang di mana jawapan dia bukan titik perpuluhan. Okey, yang di mana jawapan dia bukan titik perpuluhan lah. So, kita tengok yang mana soalan. Nombor 4 boleh? Kita tengok nombor 4 Padankan penyataan di bawah. Nombor perdana bukan nombor perdana. Mana di antara ni ialah nombor perdana dan mana antara ni bukan nombor perdana. Okay. So, alright. So, nombor berapa nombor perdana dan nombor berapa yang bukan nombor perdana? Nombor 2, 7, 11. Okey, 2, 7, 11. Betul. Itu kalau soalan nombor 1. Tengok balik soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Di antara 13, 27, 34 dan 43, mana nombor perdana dan mana bukan nombor perdana? 13, nombor perdana 13,
Okay. 43. Okay. Itu je lah. Okay. Ada lain? 27 bukan. Okay. Alia cakap 27 bukan. Okay, 34 pun bukan. Yang tadi kalau kita cakap 43 kan, Nur cakap 43. Alright, so betul lah semua Nice. Okay, bagus. Ada yang tak sure tak? Kalau ada yang tak sure macam mana sebenarnya kawan-kawan dapat nombor perdana boleh tulis Nanti kita akan tunjuk lah. So yang penting kalau kita buat pembahagian, kita akan tak dapat nombor pecahan lah Itu yang penting. Melainkan kita bahagi dengan diri dia sendiri dan juga satu. Okey, seterusnya nombor bulat sehingga 7 digit. Sampai juta. Ni nak buat ke? Okey, tak apalah. Kita buat sikit lah. Cuba buat soalan nombor 1 dan 2. Tunggu dulu. 3 dan 4. 2 dan 3. 2 dan 3 dulu. Okay, saya tengok soalan yang nombor 2. Tuliskan 1040,000 dalam perpuluhan juta. Nyatakan 2315,000 dalam perpuluhan juta.
Okey, dia dapat. Kita tak faham sebenarnya dia minta apa. Okey. Tuliskan 1,40,000 dalam perpuluhan juta. Sebenarnya dia minta ni je. Kita bahagikan dengan juta, 1 juta. Dan kita jadikan perpuluhan ni di mana dia akan jadi 1,04 juta. Macam tu je sebenarnya. Okey. Perpuluhan di mana perpuluhan ni ialah juta. Perpuluhan juta. So samalah konsep dengan 2315 ni, 2,315 ni. Kita akan dapat berapa? Berapa kakak? Okay. So konsep sama, perpuluhan juta maksudnya dia nak jadikan dia dalam titik perpuluhan dan juta. Okay. So kita bahagikan dengan sejuta iaitu ada 6 kosong belakang ni. Seterusnya daripada titik perpuluhan yang dekat sini kita gerakkan dia ke kawasan juta lah. In this case ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kosong. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. So titik akan dekat sini akan jadi 2,315 juta. Macam tu sahajalah. Okay. Simple je. Alright. So daripada situ pula. Cuba buat nombor 6 dengan 7.
Okay, ada yang dapat? 67. Dah? Okey, nombor 6 nombor apa? Kosong perpuluhan 5 kosong 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 kosong. Dalam nombor bulat awak, nombor bulat. Itu masih dalam perpuluhan juta. Okey, nombor bulat tu let's just say saya kata kat sini lah. Dia perpuluhan juta. Okey, kita tahu juta ni bermaksud 1 juta lah kan. Juta. Okey, 1 juta. So apa perlu kita buat ialah 0.5 ni kita perlu darabkan dengan 1 juta, iaitu kita akan gerakkan titik perpuluhan ni sebanyak 6 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita akan dapat nilai dia ialah 50,000. So inilah yang kita panggil nombor bulat. Okey. Boleh? So itu nombor 6. Saya tengok pula nombor 7. Kalau macam tu nombor 6, nombor 7 kita buat macam mana? Nombor 7 kita nak buat macam mana? Satu juta 150,000. Yes, betul Dia adalah 115,000,000. Yes. Tahu kan saya dapat 1,150,000 pada mana-mana yang lain-lain lah. Alia okey dah. Boleh Macam biasa kalau tak sure boleh terus tanya. Okay, jangan segan lah. Okey. Tadi nombor pecahan, nombor perpuluhan. Sekarang kita tengok pula nombor pecahan. Okey, kita nombor pecahan juta dan sekarang dia nak jadikan nombor bulat. Okey. Cuba try pula untuk nombor 1 dan nombor 2. Cuba try. Kita ada 1/2 juta dalam nombor bulat. Tuliskan juga 3/1/4 juta dalam nombor bulat. Macam mana sebenarnya kita nak tukar dia?
Okey, boleh. Dia tak sure macam ni, tak sure Okay, kalau tak sure, tak apa, kita check. Saya buat nombor 1 dulu, nanti awak try nombor 2 Okay, nombor 1. 1/2 juta. Okay, juta. So maksudnya apa yang berlaku ialah dia jadi 1/2 darab 1 juta. Okay, darab 1 juta. Sekarang ni untuk pecahan macam ni, antara cara yang kita boleh buat kalau kita darab macam ni, kita boleh asingkan yang bulat nombor besar ni dengan pecahan dia. Kita boleh asingkan lah. So yang ni 1 kita boleh buat darab dengan sejuta tambah dengan 1/2 darab dengan sejuta. Okay. Daripada sini, yang ni tak ada masalah lah, sejuta. 1/2 darab sejuta ni apa yang boleh kita buat? 1 darab sejuta akan jadi sejuta, bermaksud sejuta bahagi 2. So kita boleh bahagikan sahaja 1 juta dengan 2. Kita akan dapat jawapan dia ialah 500,000. Okay. So daripada situ kita just perlu tambah sahaja sejuta dengan 500,000 dan kita akan dapat nilai dia ialah untuk 1/2 juta ialah 1,500,000. Settled. Macam tu je. Okay. Yang ni tadi dapat sejuta lah. 1 darab sejuta lah. Yang ni tadi dapat 500,000. So jadi 1,500,000. Okay, itu untuk nombor 1. Okay. Dengan tu, cuba you guys buat nombor 2. Yang tu bagi tahu saya berapa nilai awak dapat.
Okey, ada yang dapat. Last. Yang ni last untuk hari ni untuk matematik, nanti kita sambung sains pula. Okay. Kita cek sama-sama boleh? Kita cek Terus sekarang 3 1/4. So 3 1/4 juta. Kan? Juta. So kita darabkan dengan juta. Daripada situ macam tadi, kita boleh asingkan dua ni iaitu 3 juta. 3 darab dengan sejuta. Itu yang pertama. So kita akan dapat 3 juta lah yang tu. Okay, kita akan dapat 3 juta lah. Tak ada masalah yang tu. Okay, kita tambahkan pula dengan 1/4 darab sejuta. Maksudnya 1 darab sejuta akan dapat sejuta bahagi dengan 4. So 1 juta bahagi 4 lah. Kita akan dapat 8, 2, 2, 0, 20, 5, 0, 0, 0, 0. Tambah dengan 250 ribu. So kita akan dapat jawapan dia ialah 3,250,000. Macam tu sahaja. Tak payah tulis juta, tak payah tulis apa. Sebab kita memang dah setiap nombor bulat lah, dah cantik nombor bulat. So tak payahlah kita tulis juta ke apa ke. Okay, boleh? So nanti yang lain-lain ni awak boleh cubalah Kalau ada apa-apa masalah, macam biasa minggu depan awak boleh tanya saya balik nombor 3, 4, 5 sampai surat 6 lah Surat 6 ni dan semua nombor semua soalan sebelum-sebelum ni daripada surat 2 ni sampai surat 6. Okay. If you guys ada apa-apa soalan berkenaan dengan soalan-soalan di antara 2, 3, 4 muka surat ni. 5 muka surat ni boleh ni lah boleh inform nanti. Alright. So, sepatutnya sekarang kita boleh terus masuk sains. Jadi, sebelum kita masuk, macam biasa saya bagi untuk kita